بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan syukur kehadrat Allah Rabbul Izzah kerana Allah memberikan kita kesempatan lagi untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kesempatan ini dan anugerah ini, kurnia ini Allah berikan kepada kita sehingga akhir hayat kita. Bila kita melihat keadaan dunia ni, kita mula rasa takut. Bila kita melihat alam di sekeliling kita, kita mula rasa risau. Bila melihat apa yang berlaku di sekeliling kita di dunia ini, kita mula rasa, bolehkah aku ni selamat? Ini yang duduk dalam fikiran saya, tuan-tuan. Bila satu peristiwa berlaku, hati kita mula rasa gemetar. Bolehkah aku selamat? Bolehkah aku selamat? Iman aku selamat? Islam aku selamat? Kenapa saya fikir begitu? Kerana ketentuan kebahagiaan kita di akhirat adalah iman dan Islam. Jika iman kita tak selamat, Islam kita tak selamat, di sana kita tak selamat. Hebat kok manalah kita dalam dunia, harta kita banyak, nama kita orang kenal, tapi iman kita tak selamat, Islam kita tak selamat. Di sana kita tidak selamat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, malam ini saya nak bawa diri saya khususnya dan seluruh anak-anak saya untuk memuhasabah, periksa diri dalam satu perkataan yang disebut oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkenaan dengan sifat-sifat seorang murid yang benar. Kita ni dah lama mengaji, bertahun dah kita mengaji dan cari ilmu. Apakah kita benar dalam pencarian kita? Dan yang kita cari ini, natijah yang kita dapat ini betul atau tidak? Kerana tiap-tiap suatu perkara yang kita buat, kita melihat dari natijahnya.
iaitu pengakhirannya. Apa yang kita dapat, apa yang jadi dekat kita. Jadi apa yang disebut oleh musannif, nazkuru fiha syai'an min awsafil muridis sadiq. Dia kata kami nak sebut kat sini, kami nak bagi tahu, dia kata sifat-sifat murid yang benar, orang yang berjaya, orang yang betul. Apa kata dia? Qala ba'dul arifin radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim ajma'in. Sebahagian orang yang kenal Tuhan, ulama kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Guru kami kata orang kenal diri ni maksud dia sedar diri dia. Dia tak lupa dia ni hamba Allah. Barulah dia boleh perasan, dia boleh sedar yang dia bertuhankan Allah. Apa kata musannif? La yakunul muridu muridan. Tidak akan jadi seorang murid, dia kata, hatta yajida fil Qur'ani kullama yuridu. Dia kata, sehinggalah, kata musannif, dia ambil semua apa yang dalam Quran, dia beramal apa yang dalam Quran, dia ikut apa yang dalam Quran. Pasal apa kita kena ikut apa yang dalam Quran? Supaya kita ikut jalan yang benar, kerana Quran ini benar. Pasal apa kita nak ikut Quran? Kita ambil semua Quran, yajida fil Quran, kerana Quran ini kalam Allah. Pasal apa kita nak ikut kalam Allah? Sebab Allah lah Tuhan kita. Kerana besok di alam barzakh, soalan yang pertama yang akan ditanya oleh malaikat tu dia, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Seorang murid yang benar, kata musannif, iaitu orang yang ikut Quran, ambil Quran, dia tak lawan Quran, dia tak ingkar Quran. Kita ni bukan sekadar baca Quran. Baca Quran, tuan-tuan, semua orang boleh baca Quran. Orang Yahudi, orang Nasara ada yang hafal Quran. Dalam hidup saya pernah jumpa seorang yang menganut agama Kristian. Dia telah habis beberapa kitab hadis. Antara kitab hadis yang dia baca adalah Riyadhus Salihin, Sahih Tirmizi. Ketika saya jumpa dia bertanya berkenaan hadis-hadis yang dia pernah baca. Dia bukan Islam, tuan-tuan. Bukan sekadar kita membaca kitab hadis, bukan kita sekadar membaca Al-Quran. Tapi boleh tak kita ikut Quran? Kerana apa yang Allah sebut dalam Quran, apabila dibacakan atas mereka ayat Allah, zadadhum imana, iman dia makin bertambah. Dia jadi yakin dengan Allah. Bila dia dengar Quran, dia baca Quran, keyakinan dia bertambah kepada Allah. Dia dengar cerita kubur, dia percaya kat kubur. Dia bersiap untuk pergi kubur. Dia baca ayat akhirat, dia percaya dengan akhirat. Dia tak berani, kalau dia tak ada apa-apa, dia malas-malas dalam dunia, dia buat tak erti dalam dunia, besok pergi akhirat dia tak ada apa, dia jadi orang miskin. Kalau dia baca ayat syurga, hati dia teringin nak duduk dalam syurga. Pasal apa? Dalam syurga itu adalah satu nikmat, satu tempat yang tidak ada kesengsaraan. Tak ada orang susah dalam dia, tak ada orang sakit dalam dia, tak ada orang ada masalah dalam syurga. Bila dia baca ayat neraka, maka dia akan
Tanam dalam hati dia, ya Allah, aku nak lari daripada neraka, aku tak mau masuk neraka sebab neraka ni susah. Kita baca surah Al-Waqi'ah, betapa Allah sebut tentang neraka ni macam mana. Susahnya neraka, sakitnya neraka yang Allah cerita dalam Quran. Sebab itu Nabi suruh kita tiap-tiap lepas sembahyang, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Pasal apa Nabi janji kat kita? Nabi kata, siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar, malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, dia kata, orang yang baca Allahumma ajirna minan nar ni boleh tak? Orang yang baca ni tadi, kau keluarkan dia daripada ahli neraka. Jangan dia bagi masuk dalam tempat ni. Boleh tak ya Allah? Neraka minta dengan Allah. Ketika kita baca Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, syurga minta dengan Allah, ya Allah, boleh tak orang yang baca doa ini, orang yang baca zikir ini, kau masukkan dia senarai dalam nama ahli syurga, dia tak? Begitulah orang yang bila dia ikut Quran, dia bukan sekadar baca Quran, tapi dia tadabbur Quran, dia amal dengan Quran. Inilah orang hebat, inilah murid yang benar. Ilmu yang dia timba, ilmu yang dia cari, ilmu yang dia ambil, ilmu ni jadi manfaat, bukan jadi beban kat kita. Ilmu ini bukan jadi laknat dekat kita besok di padang mahsyar, tapi ilmu ini besok menjadi syafaat kepada kita besok di padang mahsyar. Ya Allah, maka ilmu ni tadi menjadi penolong kita besok di padang mahsyar. Quran yang kita baca jadi hujah kita besok di alam kubur. Bukan Nabi kata sebaliknya, wa alaika al-Quran hujjatul lak wa alaika. Quran ini jadi hujah kepada kita, jadi syafaat atas kita, bukan jadi laknat atas kita. Dia yang dakwa kita, ya Allah, orang ni dia tahu baca Quran, hari-hari baca Quran, tapi dia tak amal pun apa yang ada dalam Quran. Ini kita takut supaya kita tak didakwa oleh Al-Quran itu sendiri. Apa yang disebut oleh Nabi, Al-Quran hujjatul lak wa alaika, atau sebaliknya Nabi kata. Kemudian kata musannif apa dia, tuan-tuan? Seorang murid yang benar, ilmu yang dia belajar siang malam pagi petang, supaya apa dia kata dia, wa ya'rifan nuqsana minal mazid, supaya dia kenal apa kekurangan diri dia daripada kelebihan dia. Semakin kita mengaji, tuan-tuan, kita kenal kurang kita, bukan kita tengok lebih kita. Jangan kita jadi sombong dengan ilmu yang ada pada kita. Makin kita mengaji, makin kita rasa kita lebih pada orang lain, salah. Makin kita mengaji, kita makin rasa diri kita kurang. Sebab itu apa kata ulama, awal ilmu ni tadi dia kata, kita rasa kita ni pandai. Bila kita duduk pertengahan ilmu, kita mula rasa rendah diri. Sebab ilmu kita dah mula dah nak masak dalam diri kita. Akhir ilmu, kata ulama, apa dia? Dia mula rasa tak tahu balik. Sebab apa? Sebab dia dah tahu dah, yang maha alim ni adalah Allah Ta'ala, aku ni tak ada apa sebenarnya. Ketika dia sampai kepada akhir ilmu ni tadi, masa tu dia nampaklah yang aku ni hamba Allah, aku ni tak ada daya, aku ni tak ada upaya lah. Aku ni kalau Allah tak bagi aku boleh buat baik, nescaya aku tak boleh buat baik. Kalau Allah tak bagi aku kuat angkat dua tangan aku, nescaya aku nak sembahyang maghrib pun tak boleh. Ini apa yang kita lalu, tuan-tuan. Kita ada mulut percuma aja. Kita nak berzikir, kita nak selawat, kita nak baca Quran hari ini, kita tak mampu baca Quran. Allah bagi kita mulut ini percuma, tuan-tuan. Kita tak mampu nak kumpul kul huwallahu ahad dalam hidup kita untuk bekalan kita besok di alam barzakh. Ini kenyataannya. Lah kita tak masuk kubur, tuan-tuan, tak apalah.
Besok saat kita telah berada di alam barzakh, pada ketika itu kita mau doa dari anak kita dan anak kita tak pedulikan kita. Setelah kita ini masuk di dalam liang lahat yang disebut oleh Allah dalam At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Semua orang tak pedulikan kita, semua orang buat tak tahu dengan kita. Getah yang ada pada kita, anak-anak kita, semua pakat rebut. Rumah yang kita tinggalkan, depa rebut. Tanah yang kita tinggalkan, depa rebut. Tapi depa tak boleh bagi apa kat kita. Depa tak boleh tolong kita pun. Masa dalam dunia ni, kita guna mulut kita pada benda yang tak elok. Saya selalu cakap benda tu. Duk kata ke orang tak berhenti, duk maki orang tak berhenti, duk cerita aib orang tak berhenti. Kalau kita rasa kita mampu masuk neraka Allah, silakan. Teruskan apa yang kita buat. Kalau kita rasa kita mampu diazab oleh Allah, teruskan apa yang kita buat. Tapi kalau kita rasa aku tak akan mampu masuk syurga Allah, aku tak akan mampu juga masuk neraka Allah dengan apa yang telah aku buat sekarang, maka kita kena muhasabah diri kita masing-masing. Tuan-tuan, yang disebut oleh musannif wa ya'rifa nuqsan minal mazid, kita kena tengok kekurangan kita, kita kena kenal diri kita. Pasal apa tuan-tuan? Dalam Quran Allah banyak sebut tentang sifat-sifat kita. Antara yang disebutkan oleh Allah, sifat kita ini lemah. Wa khuliqal insana da'ifa. Dalam surah An-Nisa Allah sebut, dan manusia ni dijadikan sifat dia lemah. Ni hakikat kita. Kita ni kalau Allah tak tolong tuan-tuan, kita tak boleh buat apa. Kalau Allah tak tolong kita, kita tak boleh buat apa. Percayalah. Saya baca satu hadis, tuan-tuan. Apa dia? Nabi kata, kiamat ini dikata akan berlaku. Tengok 6 perkara. Nabi kata, pertama, aku wafat. Nabi kata. Kiamat tu hampir berlaku. Kedua, Nabi kata, ketika Baitul Maqdis ditakluk semula, pengimarahan Baitul Maqdis, kita pun tak tahu apa yang berlaku lah. Saat ini kita dengar Palestin dapat semula Baitul Maqdis. Ketiga, Nabi kata apa? Akan berlakunya, akan datang penyakit yang mana manusia ni akan mati beramai-ramai, macam mana kambing yang terkena penyakit. Nabi kata. Saya tak mau buat andaian, tuan-tuan. Saya tak mau buat andaian. Tapi apa yang diwawarkan kepada kita, dunia ni dah mula masuk satu virus yang baru, nama dia virus X. Risiko kematian virus X ni 40 ke 70%, kata Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya ambil daripada artikel dia orang. Risiko kematian 40 ke 70%, dia lebih dahsyat, lebih teruk daripada COVID-19. Saya tak mau buat andaian apa-apa, tapi saya melihat kepada hadis tersebut, saya melihat dan saya tengok keadaan apa yang berlaku zaman ini. Saya tak mau cerita benda ni, saya tak mau kisah dan bahaskan perkara ini, tetapi apa yang saya mau nyatakan, kita kena berubah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau daripada dulu kita tak mampu nak semayang sunat maghrib, kita kena semayang sunat maghrib. Kalau daripada dulu kita tak boleh nak semayang malam, semayang tahajud 2 rakaat, walaupun diingatkan kepada kita setiap minggu, diingatkan dalam Al-Quran, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.
Sampailah umur 60, umur 70 tak boleh bangun malam. Kita lena saja sepanjang malam. Apakah orang yang lena sahaja sepanjang malam boleh masuk syurga Allah? Tuan-tuan, percaya tak percaya, kita kena pergi akhirat. Percaya atau tidak percaya, saya dan tuan-tuan akan pergi sana. Ini apa yang Allah sebut dalam surah As-Sajdah, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakan, kata Allah, masa kamu hidup, kamu tak mau percaya apa yang aku telah katakan dalam Al-Quran, apa yang disebut oleh Nabi di dalam hadis. Kita bermalas-malas, kita ambil ringan, kita sibuk dengan kehidupan yang kita tak mau lepaskan. Ini Allah sebut, tuan-tuan, kalau tak silap saya, dalam surah Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ketika nyawa ini sampai di gargarah, maka orang keliling kita kata apa? Wa qila man raq. Siapa yang boleh sembuhkan orang ni? Masa nyawa sampai di kongkong ni, semua orang kata, siapa yang boleh tolong dia? Siapa yang boleh sembuhkan kawan ni? Siapa yang boleh betulkan dia? Wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saq bis-saq. Ini Allah sebut dalam Quran. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang sifat manusia, tabiat manusia ni, kata Allah Ta'ala, kita ni tuan-tuan, perangai kita ni degil. Kita ni suka ingkar, tuan-tuan. Ini Allah sebut kat kita. Allah sebut, tuan-tuan, tengok dalam surah Yunus ayat 12. Apa kata Allah? Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring. Da'ana, kata Allah, dia minta dengan kami, keadaan berbaring, keadaan duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat. Dia buat jahat balik. Apa kata Allah? Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah keadaan orang yang melampaui batas, kata Allah. Betul, tuan-tuan, ni perangai dah. Bila kita susah, kita cari Allah Ta'ala. Bila kita sakit, kita cari Allah Ta'ala. Bila kita dah tak boleh buat apa, kita cari dia. Tapi bila Allah dah selesaikan segala masalah kita, kita lawan dia balik. Inilah perangai kita. Inilah yang kita buat. Inilah yang kita buat dalam hidup kita bertahun-tahun. Dan apa kata musannif? Wa yastaghni bil maula 'anil 'abid. Apa kata dia? Cukuplah Allah Ta'ala tu. Cukuplah Allah dalam hidup kita. Jangan kita ni harap dengan orang. Jangan kita pandang manusia di sekeliling kita. Tuan-tuan, kita ni kalau pandang orang, tuan-tuan, tidak akan selesai urusan kita. Begitulah yang Nabi buat. Nabi berdakwah, tuan-tuan, orang Arab Quraisy Mekah hina dia. Nabi berdakwah, tuan-tuan, orang Arab Quraisy, tuan-tuan, ketawa kat dia. Ketika Nabi cerita tentang Isra' dan Mi'raj, yang percaya kat dia seorang je, Abu Bakar. Abu Bakar ni tak tanya apa, tak kata apa, dia kata benar ke Muhammad. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal, semua ketawakan dia. Orang Mekah semua ketawakan dia. Tetapi tuan-tuan, mereka yang mentertawakan Nabi dan mereka yang hina Nabi pada saat itu, maka pada ketika itulah tuan-tuan,
menjadi satu kekuatan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi buat? Nabi tak marah mereka, Nabi tak hina mereka, kerana apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Apabila mereka ini melakukan perkara-perkara yang tidak baik, berkata yang tidak baik, Allah perintahkan kepada kita apa dia? Qalu salama, katakanlah yang baik, tunjukkanlah perkara yang baik. Tuan-tuan, ketika hidup kita sentiasa berharap kepada Allah, hidup kita akan tenang, percayalah. Manusia ni takkan boleh tolong kita, takkan boleh bantu kita, takkan boleh selesaikan masalah kita. Saya bercakap ni tuan-tuan, apa yang saya lalu dalam hidup. Saya dah buka sekolah 43 tahun tuan-tuan, sama-sama dengan almarhum ayahanda saya. Sekolah yang saya buka sendiri hampir 25 tahun. Saya tak ambil satu sen duit dari pelajar saya, duit makan, duit minum tuan-tuan. Saya selalu kongsi perkara ni kepada tuan-tuan. Sebulan saya memerlukan hampir 80,000 tuan-tuan. Tapi dalam hati saya tak harap ke orang. Saya tak harap orang tolong saya. Saya tak harap orang bantu saya. Karena apa? Saya pegang dalam hati saya ada Allah. Allah tak akan tinggalkan saya. Allah tak akan tak pandang saya. Selagi mana kita berbuat perkara ini adalah perkara yang benar, niat kita betul, apa yang kita buat betul, tidak menyalahi apa yang telah diperintahkan oleh Allah, pasti dalam pertolongan Allah. Ini yang musannif suruh kita tuan-tuan. Suruh kita ini jadikan Allah itu, cukuplah Allah dan Rasul dalam hidup kita. Jangan fikir apa orang kata, jangan tengok apa orang kata. Nabi dia tak tulis pada perkataan manusia. Nabi tak tengok apa yang orang buat dekat dia. Yang apa Nabi mau tuan-tuan, Nabi mau Allah sayang dia, Nabi mau Allah redha kat dia. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada Nabi di Taif. Orang Taif baling Nabi dengan batu. Tuan-tuan, malaikat bagi tahu kat Nabi, mau tak aku cari bukit yang paling besar untuk aku kambuh, aku himpap semua orang Taif. Nabi kata jangan. Nabi kata, jika hari ini penduduk Taif tidak menerima Islam, aku harap ya Allah, mudah-mudahan keturunannya menerima Islam. Baik Nabi, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi ajar kita supaya ikut akhlak yang baik. Nabi suruh kita ikut akhlak yang baik. Nabi suruh kita jadi orang baik. Nabi suruh kita jadi umat yang baik. Nabi suruh kita buat benda baik. Kalau kita ada akhlak yang baik, jadi orang baik, buat benda baik, besok kita duduk tempat yang baik, kubur kita baik, padang mahsyar kita baik, titian sirat kita baik, kita duduk dalam syurga, tempat tu tempat yang paling baik untuk kita. Saya selalu cakap dalam kuliah saya, kubur ni susah, padang mahsyar tu susah, titian sirat ni susah. Tak ramai orang boleh lepas titian sirat. Apa yang diceritakan kepada kita, titian sirat ni, siapa yang lalu kebanyakannya jatuh ke dalam neraka Jahannam. Ini yang disebut kepada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita susah dalam dunia pun kita mengeluh, tuan-tuan, murut. Kita baru Allah bagi sakit sikit lah, kita tak upaya dah. Sikit saja sakit dalam dunia ni. Sakit dekat akhirat ni kekal selama-lama. Sakit dekat akhirat ni tak ada perkataan yang kita boleh cakap sakit dia macam mana. Itulah akhirat. Kemudian apa kata musannif? Wa yastawi 'indahu adh-dhahab
was-sa'id, dia kata kita dah tak ada beza dah. Kita dah tak tengok mana emas mana batu. Kita dah tak pandang emas ke batu ke, semua apa yang kita buat, kata musannif, ikhlasun billah. Kita tak buat kerana dunia. Boleh emas pun tak apa, boleh batu pun tak apa. Kalau aku boleh batu, aku buat cara batu. Aku boleh emas, aku buat cara emas. Tuan-tuan, kalau nak buat baik, jangan tunggu banyak harta. Tentukah kalau kita kaya, kita boleh buat baik? Kalau nak buat baik, lah. Besok, keadaan dunia dah huru-hara, kita dah balik pada asal. Elektrik tak ada, internet tak ada, kita tak boleh buat apa dah, tuan-tuan. Masa tu kita jangan menyesal dah. Masa dah tak lama Allah tunjuk kepada kita tentang tanda-tanda bahawa apa yang disebutkan oleh Nabi SAW semakin hampir. Saat itu semakin hampir bila kita tengok. Jangan tunggu dah, tuan-tuan. Jangan tunggu dah. Masa ni kita nak buat baik. Masa ni kita nak buat perkara yang betul dalam hidup kita. Kemudian apa kata musannif, seorang murid yang benar, al-muridun man sakara ala na'mahi ala na'mai, yang mana mereka ini bila mereka lama mengaji, mereka belajar, pada ketika itu mereka mula mensyukuri nikmat Allah. Ada mata syukur buat tengok Quran. Jangan duk tengok dunia ni ya. Tak salah pun tuan-tuan tengok dunia, tapi biar adil. Jangan duk tengok telefon saja tuan-tuan. Biar adil. Kita ada mata ni, buatlah tengok Quran. Peganglah Quran. Tuan-tuan, saya nak tanya, lama mana dah kita tak pegang Quran? Lama mana dah tuan-tuan kita dah tak pegang Quran? Tangan kita tak sentuh Quran lama mana? Saya nak tanya, lama mana kita tak pegang telefon? Saya pun nak kerap pegang telefon, tapi kena adil tuan-tuan. Kita kena pegang Quran. Kita kena tengok Quran. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, telinga kita, mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, buatlah benda baik. Usahalah untuk buat benda baik. Ini yang Allah tuntut kepada kita, tuan-tuan, dalam hidup ni. Tuan-tuan, apa kata musannif, murid yang benar, was-sabara 'alal bala'i, dia sabar atas bala. Tuan-tuan, dunia ni tempat ujian. Semua orang ada ujian masing-masing. Yang Allah nak tengok bukan ujian tu. Yang Allah nak tengok, hang terima tak ujian ni? Kata ulama sufi, tuan-tuan, apa dia? Ujian itulah tanda yang Allah ni ingat kita. Sebab apa? Sebab Nabi kata kat kita, seseorang itu dia hampir kepada Allah dalam dua keadaan. Satu, masa dia susah. Dua, masa dia sakit. Masa dia susah, dia dekat dengan Allah. Masa dia sakit, dia dekat dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, ujian yang datang kepada kita adalah tanda kasih sayang Allah. Hidup ni, kalau senang saja, tak ada susah, dia tak seronok tuan-tuan. Perintah Allah bagi dalam dunia ni, ada senang, ada susah, ada sihat, ada sakit. Itulah nikmatnya hidup. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata musannif? Tanda seorang murid yang benar, dia kata,
Iaitu mereka ini redha dengan segala ketentuan daripada Allah, dan sentiasa mereka ini memuji Allah dalam keadaan sulit dan lapang. Wa hamida rabbahu fis sarra'i wad dharra'i. Sentiasa puji Allah Ta'ala. Senang pun puji Tuhan, susah puji Tuhan, sakit puji Tuhan, sihat puji Allah. Ni dia orang yang benar. Semalam saya kuliah di Masjid Timah. Saya abang kata dia, amalan yang paling susah orang nak buat, amalan memuji Allah. Kita bangun tidur susah nak sebut alhamdulillah. Allah membismika ahya wa mudah baca tuan-tuan. Ayat kursi kita baca bismillah 21 kali, kita baca itu baca ini. Tapi bila kita dapat bangun daripada tidur, kita susah nak sebut alhamdulillah ya Allah. Aku boleh lagi tengok muka isteri aku. Kalau kita ada cucu kita ada kat rumah. Ya Allah, terima kasih hari ni Engkau hidupkan aku balik. Aku boleh tengok muka cucu aku. Aku boleh tengok muka anak aku. Aku boleh tengok muka menantu aku. Terima kasih ya Allah. Hari ni aku dapat sembahyang subuh lagi, ya Arhamar Rahimin. Saya selalu sebut dalam kuliah kita jangan ingat baik kita lupa jahat kita. Allah tak pernah lupa apa yang kita buat dalam hidup ni. Kita tipu orang, kita tipu dalam kerja. Masa kita kerja dulu, kita tipu company kita claim tipu, kita tipu airline company kita. Banyak benda kita tipu. MC kita tipu, kita tak sakit kita beli. Banyak benda kita buat yang kita berdosa tuan-tuan. Dan yang kita tipu ni tuan-tuan, yang kita buat ni dosa kita dengan orang. Saya nak bagi tahu, selagi orang tak halalkan apa yang kita buat ni tadi, kita tak boleh masuk syurga. Selagi orang tak halalkan apa yang kita buat ni tadi, kita tak boleh masuk syurga. Saya bila cakap perkara ni tuan-tuan, orang kata apa? Kawan-kawan lain duk buat, ketua saya tak marah, dia yang suruh buat. Tuan-tuan, yang ni hukum Allah, tetap hukum Allah tuan-tuan. Biar semua orang lain buat, tetapi kita boleh mempertahankan Islam kita, agama kita. Nabi kata walaupun kita pertahankan Islam ni, Nabi kata sampai Nabi bagi kat kita satu contoh, kita gigit Islam ni, agama ni, macam kita gigit benda kat gigi geraham, kita tak mau lepas. Macam tu susah dia. Macam tu susah dia tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah ni malaikat duk catat saja apa kita buat hak belah kiri ni, daripada umur 15 tahun sampai lah. Yang ni salah, yang ni salah, yang ni salah, yang ni salah. Yang ni dia catat, yang ni hang buat, hang ni hang buat, hang ni baik, hang ni baik. Dan apa kata musannif, wa khalasa lahu fi sirri wan najwa. Dia mula ikhlas. Sama ada sunyi, sorang-sorang, tak ada orang, ramai-ramai, dia ikhlas. Apa yang dia buat, dia ikhlas. Dia tak buat kerana selain daripada Allah. Dan apa kata musannif lagi tuan-tuan, saya tak ambil semua, saya ambil sikit-sikit. Kalau semua ni dari pukul 10 lagi, saya ambil sikit-sikit dah. Habis pada ni satu penggan ni, perkataan penggan yang ni saya ambil, dan ni penggan yang keempat. Habis ni saya berhenti. Apa kata musannif, seorang murid yang benar, wasamtuhu fikratun wa ibratun, dia kata. Diam dia kata adalah tafakur
dan mengambil pelajaran. Kita ni, Nabi kata apa? Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, dia akan cakap benda baik atau dia diam. Maka seorang yang berilmu, murid yang benar, maka diam dia tafakur, diam dia satu ilmu. Dia diam, dia fikir, ya Allah, umur aku dah tua lah, badan aku pun dah lemah, mata aku pun tak apa nampak, tapi aku tak boleh buat apa pun. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah pun aku tak boleh cukup sampai lah. Apa benda pun aku tak boleh buat untuk aku kumpul bekal aku kepada akhirat yang aku nak balik. Baru ni tuan-tuan, ada satu orang mesej saya di page saya. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah saya baru habis baca qul huwallahu ahad 100,000, 8 bulan 10 hari. Tu kuliah saya yang awal tahun dulu tuan-tuan. Saya kata jangan duk harap anak bagi surah ikhlas kat kita, dia tak baginya. Jangan duk harap kawan-kawan kita yang duk rapat dengan kita minum kopi pagi-pagi, kita mati dia tinggalkan kita. Dia tak boleh bagi kita surah ikhlas, percayalah. Mohong lah. Dia nak kopi saja. Kita mati besok dia buat tak tahu dengan kita. Dia tak baca pun surah ikhlas kat kita. Ada satu muslimat, dia mesej saya, tuan-tuan, Ustaz, alhamdulillah saya habis baca, Ustaz, dia kata surah Al-Ikhlas 8 bulan 10 hari, kalau tak silap saya lah. Saya kata syukur alhamdulillah. Sebab tak semua orang yang Allah bagi boleh himpun amalan macam tu. Yang boleh himpun tuan-tuan, Al-Ikhlas 100,000, tahlil 100,000, selawat, tasbih. Pasal apa 100,000? Nabi tak buat macam tu. Betul, Nabi tak buat. Tapi aku kena buat. Sebab aku ni dosa banyak, aku salah banyak. Masa muda aku dah buat silap banyak. Aku kena kumpul bagi. Sebab aku nak balik lah. Aku nak mati dah. Itu kita kena kumpul, kita kena berusaha. Kalau kita nak masuk syurga. Tapi kalau kita tak mau masuk syurga, kita hidup macam lah. Kita hidup macam lah. Tapi jalan, makan-makan, sementara kita tunggu mati. Sembahyang sunat pun tak payah. Sembahyang sunat isyak, sembahyang sunat ba'da isyak, sembahyang tahajud pun tak payah. Aku nak tunggu aku mati saya. Mati ikut suka lah. Nak masuk neraka ke pergi mana. Kalau itu keinginan kita, sebab Nabi kata macam tu. Nabi kata macam tu. Nabi kata kalau kita ni tak reti nak berhenti dalam buat jahat, kita ni tak reti nak buat kebaikan, Nabi kata siap-siap untuk masuk neraka Allah. Nabi kata bersiap-siap, Nabi kata, untuk masuk neraka Allah. Nak cerita neraka ni susah, bukan tempat senang. Apa kata musannif? Amalnya mendahului ucapannya. Apa yang dia cakap, dia buat dulu. Lepas tu kadang orang tanya saya, Ustaz suruh orang baca surah Ikhlas, Ustaz macam mana? Saya alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah dalam hidup saya dah habis Al-Ikhlas, saya dah habis lawat, saya dah habis tasbih, saya dah habis tahlil, saya dah habis. Kalau saya tak habis, saya tak mau cakap. Sebab ayah saya pesan macam tu. Ayah saya pesan kat saya, setiap apa yang hang nak cakap, hang kena buat dulu. Kalau hang tak buat, hang jangan cakap, besok Allah tanya. Sebab dia kata apa? Jangan duk senang jadi ustaz, dia kata. Sebab Nabi kata ustaz ni banyak dalam neraka. Nabi kata, Nabi sebut macam tu. Antara golongan yang akan dipanggil oleh Allah awal lagi, pertama, orang yang pandai cakap macam saya ni. Kedua,
orang yang baca Quran untuk dia pendengarkan suara dia pada orang lain, bukan ikhlas kerana Allah. Ketiga, orang yang bersedekah kemudian dia tunjuk ke orang, ini sumbangan saya, ini sedekah saya, Allah akan panggil. Allah kata apa? Kau minta semua ni amalan ni, balasan ni pada orang yang kau tunjuk dulu. Ni yang kita buat baik semua, nak cerita ke orang, nak tunjuk ke orang. Besok di akhirat Allah kata pi cari orang yang kita tunjukkan amalan kita, minta dengan dia. Amalnya mendahului ucapannya dan perbuatannya membenarkan ilmu dia. Apa yang dia buat tak lari daripada ilmunya, tak lari daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tanda-tandanya adalah khusyuk dan tenang. Orang yang benar pada ilmunya, benar pada perjalanan ilmu dia, hidup dia tenang, tuan-tuan. Pasal apa hidup dia tenang? Sebab dia dengan Allah Ta'ala. Dia tak kisah dengan orang, dia tak kisah dengan duit, dia tak kisah dah. Ada aku pakai, tak ada aku diam. Dan orang tanya saya, tuan-tuan, orang tanya saya, Ustaz, buat sekolah ni macam mana? Sampai 80,000 sebulan, cari duit mana? Saya bukan ada duit, tuan-tuan. Tak ada duit pun. Ada satu hari, tuan-tuan, saya dalam poket ni RM1 nak tak? Masa tu tukang masak minta duit ikan 400. Dia abang dengan dia, saya tak ada duit dia dah. Tapi percaya janji Allah, kerana rezeki ni Allah telah tetapkan tiap-tiap hari, kata Allah. Saya tahu dan tuan-tuan tahu. Saya kata tunggu Ustaz, Allah tak pernah bohong kita. Tak lama tuan-tuan, 10 minit, ada orang mai, satu orang tua, saya tak kenal pun dia. Satu orang tua mai dengan motor AS5, mak gad dia patah, tuan-tuan. Saya duk ingat motor dia lagi. Dia mai, Assalamualaikum, kata. Parking depan rumah, Assalamualaikum, dia kata. Nak jumpa Ustaz Rizal melihat. Dia pun tak kenal saya, tuan-tuan. Dia kata, saya Ustaz Rizal. Dia kata, Ustaz, saya niat lama, dia kata. Saya nak bagi RM400, tuan-tuan. RM400 yang dia bagi, yang itulah duit ikan yang kami perlukan sehari masa tu. Janji Allah tak pernah bohong, tuan-tuan. Rezeki kita telah ditetapkan tiap-tiap hari. Allah tak pernah bohong kita. Yang selalu bohong kita orang, yang selalu bohong kita manusia di sekeliling kita. Allah tak pernah bohong kita. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, tuan-tuan, saya nak pergi mengaji dulu. Nak pergi mengaji, tuan-tuan, saya nak mengaji di Mekah dulu tahun 93. Saya, anak saya 3 orang, isteri saya 5 orang. Saya nak pergi mengaji, tuan-tuan, duit tak ada. Ada satu hamba Allah mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz mau tak saya bawa pergi Mekah? Saya kata, nak buat apa? Kat sana ada orang buka, ada guru yang mengajar. Saya kata, siapa yang tak mau pergi? Tapi saya tak ada duit. Dia bagi tahu kat saya sebulan lagi tarikh nak pergi, tuan-tuan. Tahun 93. Masa tu, tuan-tuan, tahu saya bawa, saya tak pernah berhenti sembahyang sunat. Saya sembahyang. Guru saya kata, jika hang ada masalah mengadu dengan Allah, saya ikut apa yang guru saya suruh, tuan-tuan, saya sembahyang sunat. Saya sembahyang, tak berhenti, tuan-tuan, sembahyang. Tajam orang rumah saya. Tiba-tiba mai satu orang.
datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya ada duit 15,000 ni nak bagi kat Ustaz. Dia kata, tahun 90 tuan-tuan, 15,000 ni banyak mana nilai dah. Masa tu 1,000 Malaysia bersamaan dengan 1,800 ke 1,009, paling minimum 1,700 Saudi. Tinggi tak tinggi duit kita masa tu? Saya kata, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, rupanya engkau dengar apa yang aku doakan setiap hari. Guru saya kata, kalau ada masalah sujud, jangan tinggal Allah, jangan lupa dia. Kemudian tuan-tuan yang terakhir, selimutnya seorang murid ni tuan-tuan adalah rendah hatinya dan patah hatinya kerana Allah. Ini kain gebak seorang murid yang benar. Kain gebak, selimut dia sifat rendah hati dengan Allah, dan dia selalu patah hati dengan Allah. Apa patah hati dia dengan Allah ni tuan-tuan? Kalau dia duduk dengan Allah, hati dia jadi lembut, hati dia cepat tergurih dengan Allah, hati dia rasa sayu dengan Allah yang tu hamba. Tetapi jika mana dia dengan Allah, hati dia tak pernah rasa apa. Kalau dia dengan Allah, hati dia langsung tak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kebesaran, tak ada rasa apa-apa pun. Maka berhati-hatilah, wahai sekalian penuntut ilmu. Ilmu kita tidak menjadi manfaat dalam diri kita. Saya selalu tanya, Allah ni siapa bagi kita? Saya selalu tanya, siapa Allah bagi kita? Bila kita sebut nama dia, kita rasa apa? Tuan-tuan, Allah ni Tuhan kita. Allah ni yang hidupkan matikan kita. Yang hidupkan kita hari ni dia, yang akan matikan kita dia, yang bagi kita sihat dia, yang bagi kita sakit dia, yang bagi kita duit dia, yang ambil duit kita dia, yang bagi kita semayang ni dia. Bukan sebab kita tahu dulu masa kita muda kita tinggal semayang, kita tahu semayang tu wajib. Pasal apa dulu kita tinggal semayang? Apa hubungan kita dengan Allah? Kita kena jawab sendiri. Apa hubungan aku dengan Allah? Kita kena jawab sendiri dalam hati kita. Sampailah, kata Syekh kami, datang satu perasaan dalam hati kita. Kita akan kata dengan Allah, ya Allah, aku sayang kau, ya Allah. Ya Allah, aku benar-benar sayang kau. Ya Allah, aku benar-benar cintakan kau dan sayangkan kau. Inilah hamba Allah. Dia tak akan boleh berpisah dengan Allah. Dia tidak akan boleh berenggang dengan Allah. Dia tidak akan boleh meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba Allah. Inilah insan Rabbani yang dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh sahabat-sahabat, sehingga mereka ini dapat menakluki 3/4 dunia dengan apa yang telah ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang sentiasa patah hati dengan Allah, mereka yang sentiasa bila duduk dengan Allah, hati mereka akan rasa tenang dengan Allah Rabbul Izzah. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan pada kali ini. Saya minta ampun, minta maaf. Sekali lagi saya mengakui bahawa saya bukan pandai. Kadang-kadang ada kawan-kawan bagi tahu saya, Ustaz,
kuliah Ustaz ulang-ulang yang tu ya, betul. Pasal apa saya ulang-ulang yang tu? Sebab kita masih tak berjaya tinggal apa yang selalu saya ingatkan untuk diri saya. Sampailah. Saya pun belajar, tuan-tuan. Kadang-kadang kita sembang orang mai jumpa kita, ceritakan lagi pasal orang lain. Kita tak mau dah, tuan-tuan. Tapi orang duduk dengan kita cerita lagi, tuan-tuan. Hai orang ni, hai orang ni, hai orang ni. Walaupun kita tahu bila kita cerita dengar aib orang lain, amal kita habis, seluruh sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, amal soleh kita habis. Saya selalu cakap dengan diri saya, ya Allah, aku tak kuat, ya Allah, aku tak kuat. Kalau boleh tolonglah jaga aku ya Arhamar Rahimin, anak aku, isteri aku, supaya kita tak buat dah benda tu. Cukuplah. Kita dah lama dah buat benda tu, tuan-tuan. Kita dah lama jadi orang jahat, dah lama dah. Kita sembahyang tak banyak, bangun malam tak pandai lagi sampailah. Tapi jahat kita tak tinggal. Dunia dah nak kiamat dah. Dunia dah nak hancur dah. Kita tak boleh jadi orang baik lagi. Kita nak tunggu apa lagi? Kita nak tunggu Imam Mahdi ke, tuan-tuan, baru nak jadi baik? Tuan-tuan, kita jangan sombong lah. Tolonglah buang sombong ni dah. Sebenarnya kita tak kuat pun, tapi kita belagak lah, tuan-tuan. Sebenarnya kita tak mampu pun nak masuk neraka, tapi kita belagak tu je. Kita tak mau mengakui kesalahan kita. Kita tak mau mengakui kelemahan kita. Kita tak mau mengaku yang kita ni tak cukup amalan. Kita sombong nak mengaku, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak pandai. Saya bukan orang pandai. Saya orang tak kerti. Saya bukan orang baik. Jadi maafkan saya. Ampunkan segala kesalahan saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ni menjadi asbab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami lemah ya Allah. Kami tak kuat ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang baik. Setiap kali kami nak jadi orang baik, kami jatuh lagi ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, setiap kali kami berusaha untuk kami memanjat tembok-tembok untuk menjadi orang yang baik, untuk melepasi tembok kejahatan, kami jatuh balik ya Allah. Ya Allah, malam ini dengan rasa rendah hati kami minta tolong Kau ya Arhamar Rahimin. Tolonglah bantu kami ya Allah. Tolonglah bantu kami ya Allah, agar kami dapat jadi orang baik. Ya Allah, kenapa kami nak jadi orang baik? Sebab kami nak mati sebagai orang baik ya Allah. Kami tak mau mati bawa salah kami, bawa silap kami lagi di hadapan Kau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon besok di padang mahsyar, tolonglah padamkan seluruh cerita-cerita keburukan kami. Ya Allah, padamkan semua kisah-kisah kesalahan dan kesilapan kami. Kami tak mau semua orang tengok cerita salah kami. Kami tak mau semua orang tahu salah kami, dosa kami yang disaksikan oleh seluruh penduduk bumi ya Allah. Kami malu ya Arhamar Rahimin. Dalam dunia orang tengok kami hebat, dalam dunia orang tengok kami elok. Besok di padang mahsyar baru semua orang tahu yang kami ni jahat ya Allah. Tolonglah hapuskan seluruh kesalahan dan kesilapan kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika kami ada salah dengan mak kami, tolonglah sampaikan kepada mak kami yang telah pergi mendahului kami. Kami minta maaf ya Allah. Masa mereka hidup, kami tak sempat nak minta maaf dengan mak kami ya Allah. Kami salah dengan mak kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau tolong sampaikan
kepada arwah ayah kami, ya Allah, yang telah pergi dahulu daripada kami. Kami minta maaf pada ayah kami, ya Allah. Masa mereka hidup, kami lawan dia, kami tak ikut cakap dia. Ya Allah, tolong sampaikan kepada ayah kami minta maaf. Masa dia hidup, kami lupa, ya Allah. Ya Allah, jika kami ini anak yang tidak dimaafkan oleh mak dan ayah kami tak boleh masuk syurga Engkau, ya Allah. Itu yang dikatakan oleh kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang derhaka tak boleh masuk syurga Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, dengarkan doa kami, dengarkan rintihan hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.